أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pertama dan utamanya kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan izin Allah. Bersama-sama sekali lagi kita menyambung kelas pengajian kita ini. Mudah-mudahan kerja amal baik yang sedikit ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan ganjaran pahalanya kepada kita insya-Allah. Dan sebelum kita meneruskan, mari sama-sama kita menghadirkan surah Al-Fatihah ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabat dan pengikut sahabat, seterusnya kepada ulama-ulama terdahulu, ibu bapa kita, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ini kita akan menyambung sedikit lagi perbahasan dalam tajuk mimpi dan zikir yang berkaitan dengannya. Minggu lepas kita membincangkan sebahagian daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan mimpi, dan mimpi orang mukmin sebahagian daripada 46 bahagian kenabian. Kita bincangkan minggu lepas.
Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang kedua daripada muka surat 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqazah atau ka'annama ra'ani fil yaqazah la yatamathalu asy-syaitanu bi. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melihat aku dalam mimpinya, fasayarani fil yaqazah, maka dia akan melihat aku dalam keadaan jaga, atau seolah-olah dia telah melihat aku dalam keadaan jaga. La yatamathalu syaitanu bi, sesungguhnya syaitan tidak mampu untuk menyerupai diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menceritakan tentang mimpi as-salihah, mimpi yang baik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman ni, orang mukmin ini, sebahagiannya diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh bermimpi, iaitu mimpi yang baik. Salah satunya yang paling agung, iaitu bermimpi bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu nikmat yang sangat besar. Bila seseorang itu dia boleh bermimpi bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, man ra'ani fil manam fasayrani fil yaqazah. Siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, maka dia akan melihat aku dalam keadaan jaga. Ulama memberi beberapa pendapat. Melihat aku dalam keadaan jaga ni, apa maksudnya? Sebagian ulama mentafsirkan bahawasanya orang yang bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah, pada hari kiamat besok. Dan ada sedangkan pendapat bahawasanya ulama menyebutkan siapa yang bermimpi kepada pada aku, maka dia akan bertemu dengan aku secara jaga hatta ketika mana dia berada di alam dunia. Di dunia lah lagi tuan. Ya qadhah ni maksudnya secara jaga. Ini kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang beriman. Adalah perbahasan para ulama berkaitan dengan jumpa Nabi secara yaqazah ni kan. Sebelum ni gegak gempita tentang orang cerita tentang jumpa Nabi secara yaqazah. Tetapi apa yang lebih masyhur, ulama berpendapat bahawasanya yang lebih masyhur, di mana orang yang bermimpi bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka dia akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana berada di hari akhirat besok. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat kepada mereka. Ataupun dikatakan
ka'annama ra'ani fil yaqazah. Siapa yang bermimpi dalam tidurnya, nampak aku ataupun bermimpi pada aku dalam tidurnya, seolah-olah dia melihat aku dalam ketika mana dia jaga. Seolah-olah dia melihat aku ketika jaga. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah tuan-tuan, sama ada kita bertemu dengan Nabi secara yaqazah, secara jaga, ataupun Nabi kata seumpama, seolah-olah bertemu aku secara yaqazah, secara jaga. Yang penting itu kita dah dapat mimpi bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini satu nikmat yang sangat besar. Bukan semua orang boleh dapat mimpi ni. Semua orang boleh dapat, tetapi bukan semua orang boleh dapat. Bukan semua orang boleh dapat, tapi bukan semua orang boleh dapat. Maksudnya apa? Semua orang kalau kata beramal dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia boleh dapat. Tapi bila mana dia tidak beramal dengan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan dapat. Itu maksudnya. Maknanya bila mana kita nak bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, maka kita kena beramal dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata para ulama bahawasanya antara jalan untuk kita mendapatkan mimpi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu dengan kita memperbanyakkan bersalawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu antara salah satu jalan nak dapat bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Dan mimpi bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah mimpi yang benar, mimpi yang sadiq, mimpi yang benar. Dan ada ciri-ciri lah, ada ciri-ciri yang mana mimpi itu mimpi benar ataupun mimpi itu datang dari syaitan. Dan kata kebanyakan para ulama bahawasanya bila mana seseorang itu bermimpi bahawasanya dia bertemu dengan orang yang serupa apa yang disebutkan oleh para ulama, sifat-sifat fizik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggi baginda bagian, rambut baginda bagian, pakaian baginda bagian, kan, dengan akhlak dia bagian. Sama kalau kita lihat apa yang disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dan kita bermimpi dengan lebih kurang memang 99% sama dengan apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, maka dinamakan mimpi itu mimpi yang benar. Dia bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni nak tahu yang itu Nabi ataupun tidak, kena mengajilah sifat Nabi. Kena tahu sifat Nabi bagaimana, kan? Kena tahu pakaian Nabi bagaimana. Kena tahu susuk tubuh Nabi bagaimana, pakaian Nabi bagaimana, rambut Nabi bagaimana, keindahan, kecantikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana. Barulah kita kenal itu inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kata bertemu sahaja Nabi memandang kita, dan dalam keadaan kita bertanya, siapakah tuan hamba? Contoh, ni contoh. Akulah Muhammad. Dia kata sebut akulah Muhammad. Maka bila mana dia menyebutkan diri Muhammad, kita akan tengok secara fiziknya, bentuk badannya bagaimana, pakaian bagaimana, muka dia bagaimana, bidang tubuhnya bagaimana. Sama tak apa yang kita pernah dengar sebelum ni. Kalau sama maka kata ulama itulah apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita telah bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi kita. Ini tuan-tuan. Dan kata para ulama bahawasanya
Tak apa, itu biar dulu. Baik. Nak sebutkan sini tuan-tuan bahawasanya orang yang bermimpi bertemu dengan baginda Nabi SAW adalah mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Dan mimpi yang benar, mimpi ni ada dua. Disebutkan ar-ru'yah minar rahman wal hilmi minasyaitan. Ar-ru'yah minar rahman, ar-ru'yah ni apa? Mimpi yang baik. Ru'yah ni mimpi yang baik. Minar rahman, daripada datangnya anugerah daripada Tuhan yang bernama Ar-Rahman. Wal hilmi minasyaitan, dan mimpi yang buruk, mimpi yang teruk, yang tak baik itu datangnya daripada syaitan. Ini dua saja, kan? Yang baik dari kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, yang tak baik itu datang daripada syaitan. Kita dah bincangkan minggu lepas macam mana yang datang dari syaitan dan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kata ulama bahawasanya sesiapa yang diberi nikmat bermimpi dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi kelebihan, dan nak dapat mimpi ni betul-betul Nabi, tuan-tuan, amalan pun kena hebat lah. Amalan pun kena hebat. Bukan saja amalan zahir, tetapi amalan batin. Selawat kalau satu hari 10 kali, satu hari 10 kali macam kita buat ni, lambat lagi. Satu hari 10 kali, lambat lagi, tuan. Orang lain satu hari beribu-ribu kali. Saya ada dalam satu grup WhatsApp ni. Dalam grup WhatsApp ni, tiap-tiap hari anak murid bagi maklumat dekat tok guru dia. Ada yang tuan guru, hari ni saya sampaikan selawat 1000 kali. Tuan guru hari ni 5,000 kali. Tuan guru 7,000 kali. Tuan guru 10,000 kali dalam satu hari. Dia sampaikan maklumat selawat dia ke atas tuan guru dia. Dan ada sebahagian yang sampai 15,000, 20,000 satu hari, tuan. Dan mereka mendapat kelebihan yang sangat luar biasa. Dan kelebihan itu tidak diceritakan dalam WhatsApp. Dia ceritakan dekat tuan guru dia. Kemudian tuan guru dia kisahkan masuk dalam WhatsApp ni, supaya orang lain ambil iktibar, ambil pengajaran macam mana nak dapatkan nikmat yang sangat luar biasa ni dengan memperbanyakkan berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita boleh buat, tuan-tuan, satu hari 1,000, 2,000, 3,000, masya-Allah, kan? Alhamdulillah, itu nikmat yang sangat besar. Biasanya orang yang sampaikan selawat dia kepada tuan gurunya, kumpulan tu tariqat disekam tu dia. Syekh tariqat yang mana setiap hari ribuan selawat dia maklumkan dekat tuan guru dia. Bayangkan, tuan. Saya bila baca rasa malu. Kita nak dapatkan satu hari 100 pun payah now, kan. Rasa macam nak live saja daripada grup WhatsApp tu. Rasa tak layak tu duduk dalam grup tu. Tapi maksudnya bila mana kita berada dalam kawasan tu, sekurang-kurangnya ada satu raghabah, satu benda yang menjadikan momentum untuk kita beramal lebih baik lagi. Kalau tak ada lagi teruk, kan. Tak ada lagi teruk. Nak cari orang yang boleh jadikan kita ni orang yang rajin beramal. Baik.
Maka dia kata, siapa yang diberi nikmat mimpi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh melihat baginda sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya, maka hendaklah dijaga dengan sebaik mungkin. Dijaga dengan sebaik mungkin, dan jangan disebarluaskan berkaitan dengan mimpi bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang awam, sebab khawatir akan jatuh fitnah. Dan orang yang benar-benar bermimpi dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja yang boleh ceritakan kepada orang tertentu. Jangan pula kita ni tak ada mimpi siapa-siapa, tapi kita canang yang kita semalam mimpi Nabi. Kan? Sebablah kalau kata kita mimpi Nabi SAW, maka lebih baiknya untuk mengelakkan fitnah, supaya kita duduk diam-diam, tak payah nak cerita dekat orang awam. Boleh dah mendatangkan fitnah, maka biarlah mimpi itu bersama dengan kita, menjadi satu perkara yang menggembirakan kita, bawa sampai ke hari akhirat, kan? Itu lebih baik daripada kalau kita cerita dekat orang kampung, besok kita cerita minggu depan ada orang lain pula cerita, minggu depan lama-lama satu kampung cerita tentang masing-masing mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka berdusta dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita nak elakkan, daripada tersebar fitnah yang sedemikian. Baik. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbuha fa innama hiya min Allah falyahmadillaha 'alaiha wal yuhaddits biha wa fi riwayatin fala yuhaddits biha illa man yuhibb wa idza ra'a ghaira dhalik mimma yakrah fa innama hiya min asy-syaitan falyasta'iz min syarriha wa la yadhkurha li ahad fa innaha la tadurruh. Maksudnya bahawa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kalangan kalian memperoleh mimpi yang dia suka, maka sesungguhnya ia adalah daripada Allah. Ar-ru'yah minar rahman. Oleh itu dia hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala atas mimpi tersebut dan menceritakannya kepada orang lain. Nabi sebut ni tuan. Cerita dekat orang lain ni bukan maksudnya kita canang satu kampung, tak. Ceritakan kepada orang-orang tertentu sahaja, bukan sampai mendatangkan fitnah. Orang yang tak ada apa-apa kaitan pun nanti akan mendakwa bahawasanya dia juga bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam dah berdusta di atas nama Nabi. Kita tak nak fitnah yang sedemikian. Kita boleh cerita dekat sahabat-sahabat kita, untuk menjadi rangsangan kepada sahabat kita, amalan-amalan yang boleh kita share, kongsikan bersama untuk mendapatkan mimpi bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu riwayat, janganlah dia menceritakannya kecuali kepada orang yang dia kasihi. Riwayat lain sebutkan bila dia bermimpi sesuatu yang baik, maka dia boleh cerita dekat orang yang paling dia sayang. Contoh kata cerita dekat isteri dia, kan? Cerita dekat anak-anak dia untuk satu rangsangan ibadah untuk mereka. Cerita pada tok guru dia, tuan guru dia sendiri, kan? Itu dibolehkan. Kalau orang awam tidak digalakkan, sebab takut
jatuh fitnah. Taib. Apabila dia mendapati mimpi yang tidak disenanginya pula, maka sesungguhnya ia adalah daripada syaitan, maka dia hendaklah memohon perlindungan dengan Allah daripada kejahatannya, dan janganlah dia menceritakannya kepada sesiapa pun. Bila mimpi buruk, lebih teruk lagi, kita kena diam. Jangan cerita dekat siapa-siapa, dan kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, ada bawahnya ada hadis tentang kalau mimpi buruk kita nak buat apa. Kalau sempat kan insya-Allah kita akan kongsi. Baik. Sesungguhnya mimpi buruk tersebut tidak memberi mudarat kepadanya. Maksudnya dielakkan untuk ada cerita yang buruk. Sebab bila mana cerita yang buruk ni, dia akan mendatangkan kemurungan kepada orang yang cerita dan orang yang mendengar cerita tu. Maka untuk mengelakkan kemurungan, maka lebih baik yang buruk ni jangan disebarluaskan. Baik. Kemudian Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya as-salihah, wa fi riwayatin ar-ru'ya al-hasanatu minallah wal hulmu minasyaitan, faman ra'a syai'an yakrahu falyanfuth an shimalihi thalatha wal yata'awwadh minasyaitan fa innaha la tadurruh. Ni cara yang Nabi ajar kalau kita mimpi yang buruk. Nabi SAW bersabda, mimpi yang baik dalam riwayat mimpi yang elok adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Minallah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mimpi yang kebanyakannya adalah buruk, itu berasal daripada syaitan. Wal hulmu minasyaitan. Maka sesiapa yang melihat sesuatu yang tidak disukainya, yakni di dalam mimpi, di dalam tidurnya, dia hendaklah meniup ke sebelah kirinya sebanyak 3 kali dan memohon perlindungan daripada syaitan. Sesungguhnya mimpi itu tidak akan memudaratkannya. Mimpi yang buruk dia tersedar, maka dia tiup 3 kali sebelah kirinya dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Ni cara bagaimana kalau kita mimpi buruk. Tiupkan sebelah kiri 3 kali dengan kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yakrahuha falyasfuq falyabsuq an yasarihi thalatha wal-yasta'iz billahi minasyaitani thalatha wal-yatahawwal an jambihi alladhi kana alayhi. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, apabila salah seorang daripada kalian mendapati mimpi yang tidak disukainya, mimpi yang buruk, maka dia hendaklah meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Ludah tu ludah jangan sampai kita kahak kan. Sekadar kita cukup. Jangan orang rumah di sebelah pop kan, habis. Awak ni dah terbiat apa kan. Maknanya
ludah isyarah. Cukup. Dan kita minta berlindung Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita meludahnya ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Memohon perlindungan, membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan Allah sebanyak 3 kali. Dan wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alaih. Dan mengubah kedudukan lambungnya sebelum ini. Tukar kedudukan, macam saya sebutkan minggu lepas. Kan? Mimpi buruk, lepas kita tiup 3 kali sebelah kiri, baca ta'awuz, auzubillah, kemudian kita tukar ke kedudukan tidur kita. Tukar tempat ke tempat lain ke, ataupun kedudukan kita pusing ke tempat lain ke pun boleh. Itu antara cara bagaimana kita nak mengelakkan daripada mimpi yang buruk selepas daripada itu. Orang kata mimpi buruk ni sebab sebelum tidur tak basuh kaki. Itu orang kita. Sebenarnya bukan tak basuh kaki. Dia tidak berwuduk sebelum tidur. Tak berwuduk sebelum tidur, jadi syaitan mudah mengganggunya. Orang dulu disebutkan basuh kaki tu maksudnya dia suruh ambil sembahyang, kan? Tapi kita faham ke kita basuh kaki saja. Tu banyak yang salah faham tu. Sepatutnya ambil wudu. Ambil wudu, kemudian kita salat 2 rakaat, kemudian tidur. Itu paling, istilah dia paling common lah, paling lekeh lah, kan? Kalau nak banyak lagi amalan, macam saya sebutkan minggu lepas lah, macam-macam kita nak kena baca. Boleh juga, kan? Kalau kita rasa sanggup ataupun mampu nak baca yang macam-macam surah tu, maka kita digalakkan untuk kita baca lebih baik lagi. Baik. Kemudian Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Wasilah bin Al-Asqa' radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min a'zamal fira an yadda'i ar-rajulu ila ghairi abihi aw yuriya 'ainahu ma lam tara aw yaqula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebesar-besar pembohongan ialah seseorang yang menisbahkan dirinya kepada orang lain yang bukan bapanya, mengaku bahawa matanya melihat sesuatu dalam mimpinya yang tidak dia lihat, atau menyandarkan sesuatu perkataan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baginda sendiri tidak pernah menyebutnya. Ni tuan. Nabi kata a'zamul fira, sebesar-besar pembohongan, berdusta dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia pembohongan tu? Yang pertama sekali dia kata seseorang yang menisbahkan dirinya kepada orang lain yang bukan bapanya. Bapa dia contoh kata Ahmad, kan? Tapi dia dinisbahkan dia bapa dia Ismail contohnya. Padahal bapa dia Ahmad, tapi dia nisbahkan Ismail. Yang mana Ismail tu bukan bapa dia. Dia cuba ubah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengaku bahawa matanya melihat sesuatu dalam mimpinya, mendakwa bahawasanya
dia bermimpi sekian. Dia cerita yang baik-baik. Malam tadi aku bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tepi tasik. Nabi datang, ketika itu aku berada di tepi tasik tu. Nabi dah datang, Nabi ambil tangan aku, Nabi bawa aku berjalan mengelilingi pantai. Contoh. Nak bagi apa? Nak bagi orang rasa takjub, oh dahsyat dia ni. Dan Nabi setiap malam datang bertemu dengan aku. Oh dahsyat kan. Dahsyat orang yang setara ni. Padahal dusta. Dia dusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata para salihin, tidak selayaknya talibul ilm, penuntut ilmu, mereka tidak dapat bermimpi dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sekali. Tak layak tuan. Maksudnya apa? Paling koman orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu, lebih lagi orang yang menuntut ilmu agama, kan? Paling koman dalam fatrah dia belajar ilmu agama tu, paling koman lah istilahnya, dapat sekali bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi mereka. Ni paling koman. Bayangkan kalau yang tak koman, seminggu sekali, sebulan sekali, kan? Dan paling lekeh sekali pun kalau tak mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya anak murid ni dia akan bermimpi bertemu dengan guru mereka sendiri. Itu paling koman, habis koman lah tu. Habis koman. Orang yang belajar agama, orang yang memondok, orang yang hafal Quran, kan? Dalam fatrah dia belajar tu, maka paling koman sekurang-kurangnya dia bertemu sekali. Itu paling koman tu, sekali tu. Kalau kata sepanjang fatrah dia belajar tak pernah bermimpi dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh lagi lah. Jauh lagi. Dalam fatrah dia belajar tak pernah bertemu dengan guru dia yang mengajar dia untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, budak ni jauh lagi. Jauh lagi. Sebab biasanya orang yang belajar agama ni, kebiasaannya guru dia akan mentarbiah dia. Guru dia tarbiah dia bagaimana dia nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru dia bagi amalan sekian untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala melalui tariqah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau masih tak bermimpi lagi dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling kurang pun tak bertemu, tak bermimpi dengan guru dia yang bawa dia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, murabbi dia, mursyid dia, maka masih jauh lagi, kata para ulama. Kedudukan dia, maqam dia masih jauh lagi. Bayangkan tuan. Itu maksudnya bila mana orang tu dia mendekatkan diri untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala buka jalan dia untuk lebih dekat, lebih mudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana jalan dia lebih dekat, mudah nak menuju Allah Subhanahu wa taala, maka kelebihan-kelebihan yang telah dicapai oleh para guru mereka, anak murid ni akan dapat. Bagaimana untuk guru mereka boleh bermimpi bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tariqah itu diturunkan kepada anak murid ni akan dapat. Tuan-tuan. Tapi nak kena tengok
guru yang bagaimanalah, kan? Guru yang bagaimana? Guru yang membawa kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru yang istilah dia mursyid. Dia yang memantau bukan saja perjalanan zahir anak murid dia, tetapi dia juga memantau perjalanan batin anak murid dia. Itu cukup sikit juga. Baik. Khulasah dia, kesimpulannya yang boleh kita buat, maknanya bila mana kita nak mendapatkan bermimpi dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara tersebut tidak mustahil untuk kita boleh dapat. Tak mustahil. Semua orang boleh dapat untuk bertemu, bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat kita mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar hanya dari segi zahirnya sahaja, tetapi dari segi batin juga kena ikut apa yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahir ni orang boleh berlakon tuan. Zahir ni orang boleh berlakon. Pakaian luaran ni orang boleh berlakon belaka. Tapi batin, tempat telikkan Allah Subhanahu wa taala, manusia tak boleh nak berlakon. Masa tu dia tak mampu nak berlakon. Sebab Allah Subhanahu wa taala kan tengok apa yang ada dalam hati mereka. Ikhlas ke tak ikhlas, kan? Ada sifat tawadhu' ke tidak? Kemudian ada sifat qanaah ke tidak? Ada sifat sabar ke tidak? Banyak lagi lah. Banyak benda lagi. Yang zahir ni kita boleh amalkan. Antara sunnah yang zahir kita digalakkan juga mengamalkannya. Tapi yang paling utama itu sunnah yang batin. Sebab yang batin ini yang lebih utama dalam telikan Allah Subhanahu wa taala. Allah nanti telik yang batin ni, bukan yang zahir ni sahaja. Jadi kita kena perbetulkan, perbaiki yang batin. Ikhlas kita, sabar kita, kemudian apa yang kita buat ni kerana Allah Subhanahu wa taala ke ataupun kerana makhluk lain, semua kena diperbaiki dari masa ke semasa. Sebablah pentingnya kita kena ada guru. Kena ada guru yang memandu kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sendiri-sendiri tuan-tuan, dia bukan tak boleh, tapi sangat payah. Sebab kita ni dah terbiasa dengan layanan hawa nafsu. Layanan hawa nafsu ni dia biasanya akan memesongkan kita daripada sifat yang sifat batin ni. Jadi guru lah yang akan pandu kita. Apa yang kau kena buat, kau kena buat A, kau kena buat B, kena buat C, kena buat D, kena buat A. Guru akan pandu, dia akan pantau. Guru yang mursyid. Baik. Maka bila jalan itu jalan yang sama yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti, maka kita akan lebih mudah untuk mendapat nikmat yang sangat besar, itu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana berada, ketika mana dalam mimpi kita. Dan kita kena yakin bahawasanya bila mana kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, maknanya itu adalah sebenar-benar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sebutkan tadi bahawasanya kita juga kena tahu dia punya fizikal baginda Nabi, untuk kita kenal bahawasanya itu memang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab syaitan tidak akan mampu untuk mengakui bahawasanya akulah Muhammad. Syaitan tak boleh. Dan syaitan juga tak boleh nak menyerupai tubuh badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tak apa, memang tak boleh.
Ini kelebihan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, antara kaedah bagaimana kita nak mendapatkan mimpi bertemu dengan Nabi SAW itu kita memperbanyakkan berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula mungkinlah satu hari 100, kan 100. Baik lagi pagi 100, zuhur 100, asar 100, maghrib 100, isyak 100, dah 500 kan. Baik lagi kan subuh kan 1000, zuhur 1000, ikutlah kan. Baik, insya-Allah kita akan sambung masuk tajuk yang seterusnya, kelebihan majlis zikir pada minggu yang akan datang insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا وفقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتل أنثى وذكر ربي وفقنا وفقكم لما ترتضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلت قيا علماء نخزى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر والصلاة الله تغشى المصطفى من للحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى صاحب مصابيه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سفر رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahu Akbar.